Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kebetulan yang bercuti pada hari ini yang menyaksikan kuliah pada petang 17 Ramadan, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan pada petang ini. Kebetulan pula kita meraihkan peristiwa besar yang disebut sebagai Nuzul Quran, dan kuliah hari ini istimewanya di pentas kuliah kita bersama dengan Al-Fadil, guru dan juga Ustaz Muhammad Nizam Abdul Kadir, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang akan mengupas naskah agung di sebalik peristiwa penurunan Al-Quran Al-Karim. Baiklah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Dah 17 Ramadan ni Ustaz, apa agaknya pemerhatian Ustaz dalam suasana kita pada hari ini di Malaysia khususnya? Ya, Alhamdulillah, nampak duk pergi tarawih tu banyak tempat lah. Malam ni Selayang, malam ni di Silang Rawang tu. Nampak makin susut lah orangnya. Makin susut. Tapi ada juga yang makin berusaha bersungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita lihat dari sudut sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita perlu melipat gandakan pada penghujung Ramadan ini. Orang kata masuk gear 4, gear 5 lah. Tapi masyarakat kita di Malaysia ni dia punya gear tu masuk gear 2, gear 1 balik lah. Malam yang pertama, kedua tu gear 5 terus dah. Laju dah nampak gaya. Jadi mungkin kita kena ubah sikit sikap kita untuk merebut peluang yang lebih besar ini. Ya, mungkin juga dengan sebab peristiwa Nuzul Quran ni, ramai yang mengambil keputusan untuk bersembahyang di rumah dan berkhulwah atau bertahajud bersendirian ya. Apapun Ustaz, pada hari ini kita akan bincangkan rahsia di sebalik naskah agung Quran Al-Karim yang juga disebut dengan pelbagai nama ni Ustaz ya. Jadi kita biasa melihat bila sebut Al-Quran, kitab yang kita biasa dapat adalah kita beli di kedai-kedai dan setiap rumah mungkin ada kitab ni. Tapi adakah ianya sama dengan kitab-kitab biasa? Mungkin Ustaz boleh ulaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Terima kasih kepada saudara Fasil. Sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita diberi satu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Dan kitab ini sebenarnya tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Hanya orang yang tidak ada asas kelazatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan tidak ada apa-apa perbezaan dengan kitab ini ya, dengan buku-buku yang lain. Sebab itu kalau kita lihat dalam suatu riwayat menyatakan kelebihan kitab Al-Quranul Karim ini bukan kata baca, tapi tengok pun sudah dikira mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau baca. Jadi kalau kita malas nak baca, kita beli Quran banyak-banyak, sambil duk masak-masak ni di dapur letak 2-3 buah Quran, di ruang tamu rumah kita letak 2-3 buah Quran, di atas TV pun letak Quran, dalam bilik tidur pun letak Al-Quran, naik ke atas rumah kita pun letak Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila kita tengok Al-Quran ni sudah dikira mendapat pahala. Baca lagi banyak pahala. Tengok pun sudah mendapat pahala. Cumanya dari sudut kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain ini ialah dia mempunyai satu sifat, iaitu sifat dia sifat mukjizat ataupun disebut sebagai sifat i'jaz. Quran mukjizat. Tapi beza dia mukjizat ni kita tak nampak. Sebab apa? Sebab mukjizat ni mukjizat yang maknawi. Dia bukan mukjizat yang hissi yang kita nampak. Misalnya kita baca cerita Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat dia, bila balin tongkat dia tu jadi ular, menelan ular-ular yang lain. Kita baca mukjizat Nabi Isa alaihissalam, boleh menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia ratusan tahun. Dia boleh hidupkan, itu nampak. Kita nampak mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, dia boleh bercakap dengan binatang, faham bahasa binatang dan sebagainya, boleh perintah jin. Itu mukjizat yang hissi, nampak. Tetapi mukjizat Al-Quran ni, mukjizat hissi pun berlaku juga kepada Nabi, tapi itu tak kekal sebab orang yang tengok saja yang yakin ketika itu. Yang mukjizat Quran dia maknawi, dia mempunyai i'jaz. Orang yang betul-betul faham, betul-betul mendalami, dia akan nampak mukjizat Al-Quranul Karim. Misalnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bagi buku sastra lah ya kepada budak-budak darjah 4, darjah 5 kan, tengok tak ada apa kitab ni, tak ada nilai pun. Sebab apa? Sebab dia tak faham isi kandungan kitab tu. Sastra dia tak faham. Quran dia punya kelebihan tu, dia punya
dari sudut lughawi, dari sudut adab dia, dari sudut sastranya, bahasanya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabar untuk buat satu kitab yang sama dengan Al-Quranul Karim. Buat satu kitab, buat satu surah yang sama dengan Al-Quranul Karim. Maka zaman dulu ada orang buat satu surah lah. Bila Allah Ta'ala turunkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia pun buat satu ayat al-fil mal fil wa ma adraka mal fil. Dia buat ayat gajah, mal fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apakah itu gajah? Itu intro tentang surah al-fil yang direka cipta itu. Tapi tidak ada i'jaz dari sudut bahasanya, dari sudut sastranya. Itu satu, kita lihat bagaimana kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain. Yang keduanya, kalau kita lihat dari sudut kelebihan yang ada kepada Al-Quranul Karim ini, ialah dari sudut perkara-perkara yang akan datang. Ikhbar ma yakun. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita perkara-perkara yang akan berlaku. Barangkali kita lihat dalam satu ayat Quran dalam surah Rum, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan alif lam mim ghulibatir rum. Alif lam mim, Rom telah dikalahkan selepas daripada beberapa tahun, bid'i sinin, Rom ni akan naik balik. Peristiwa itu belum berlaku lagi. Berapa tahun? Bid'i sinin ini bilangannya di antara 3 hingga 10 tahun. Tak sampai 10 tahun Rom naik balik mengalahkan tentera Farsi ketika itu. Jadi Allah Taala bagi tahu perkara yang akan berlaku. Ini i'jaz yang ada dalam Quran. Buku lain tak boleh ramalkan benda tu akan berlaku. Kalau ramal pun tak akan sama dengan perkara yang waqi', perkara yang relatif. Itu yang kedua, dari sudut memberitahu perkara yang akan berlaku. Yang ketiganya yang kita lihat dari sudut kelebihan yang ada dalam Al-Quran ini, dari sudut i'jaznya, ialah dari sudut i'jaz tasyri'i. Dari sudut kita lihat keindahan, keelokan yang ada dalam setiap hukum hakam yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat dari sudut ibadatnya, cantik dari sudut ibadat Allah Ta'ala susun kepada kita. Asalnya semayang 50 waktu, tapi Allah Ta'ala ubah, Allah Ta'ala tetapkan 5 waktu sehari semalam. Sesuai dengan keadaan kita. Kalau 50 waktu sehari 24 jam, kan? 25 minit sekali semayang, 25 minit sekali semayang. Kita nak semayang tarawih pun berbalah 20 ke 8, 20 ke 8, kan? Jadi yang kata 20 dengan 8 tu kadang-kadang kerana sunnah. Tapi kadang-kadang bukan kerana sunnah, kadang-kadang kerana malas. 20 kan susah aku nak buat 20 ni, biar aku berjuang buat 8 kan. Ini kita lihat bagaimana cantiknya keindahan syariat tu. Kita lihat dalam susunan perniagaan, dalam susunan muamalah, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan riba sekian-sekian. Allah Taala haramkan kita la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Itu i'jaz syariahnya itu. Kemudian di sudut pernikahannya, ada cara bernikah, ada cara keluar daripada pernikahan, perceraian, perempuan boleh minta cerai dan sebagainya, khulu' dan sebagainya. Allah Ta'ala susun. Dari sudut iddahnya, kalau iddah dulu maknanya setahun, tak boleh keluar daripada rumah, Allah Ta'ala limitkan. Iddah tu 4 bulan 10 hari ataupun 3 kali suci. Tapi boleh keluar daripada rumah, ada kaedah-kaedahnya. Jadi sudut tasyri' ataupun dari sudut islah, bagaimana pensyariatan hukum itu memberikan kebaikan kepada kita. Yang keempat yang saya nak sebut, kelebihan yang ada dalam Al-Quran ini ialah dari sudut ilminya, dari sudut saintifiknya. Tapi Quran bukan buku sains. Kita buka dalam Quran nak cari fakta sains, kita tak akan jumpa. Tetapi isyarat-isyarat sains itu sudah ada dalam Al-Quran. Bayangkan 1400 tahun yang lalu bagaimana manusia, kita lihat kandungan bayi dalam tubuh manusia. Tak nampak ketika itu. Tak ada alat. Baru je kita kata mungkin 100 tahun, 200 tahun orang nak teropong dalam tubuh badan manusia. Tapi macam mana Quran boleh ceritakan 1400 tahun yang lalu proses kejadian manusia dalam perut ni. Bahkan sampai satu peringkat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fakasawnal 'izama lahma. Fakasawnal 'izama lahma. Jadi soalannya, di antara tulang bayi itu dengan daging, mana lebih dahulu dijadikan? Mana lebih dahulu dijadikan? Secara fikir akal kita, tentulah kita katakan bahawa daging itu dulu. Bila daging, barulah tulang itu tumbuh. Kan? Tetapi Allah Ta'ala menyatakan, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kami balut tulang itu dengan daging. Maknanya, tulang dahulu. Kemudian baru ditumbuh dengan daging. Ini fakta sains. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kami balut, kata Allah, kami balutkan tulang itu dengan daging. Jadi, isyarat kepada sains tentang embrio itu, tentang masalah kejadian manusia itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut juga tentang masalah arang, ya.
sebagaimana pokok hijau nak dijadikan dalam surah Yasin ayat 80. Allazi ja'ala lakumul Allah Ta'ala jadikan pokok-pokok yang hijau itu sebagai api, kemudian kamu nyalakan api tersebut. Pokok hijau jadi bahan api. Tapi bila kita lihat hari ini bagaimana arang diambil daripada pokok-pokok yang hijau tu, dah dimendap lama dan sebagainya, proses dia tu, tapi ambil daripada pokok jadikan api. Isyarat sains itu sudah ada dalam Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nyatakan bahawa Quran merupakan kitab mukjizat lebih daripada kitab-kitab yang lain kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, begitu menarik sekali penjelasannya. Dan kalau kita nak ambil secara mudah saja Ustaz Ya. Penjelasan Ustaz tadi sudah cukup faktanya, dan kita lihat bahawa kalau kita membaca Al-Quran ini kita mendapat kelebihan dan fadilat. Dan ada juga di antara kita ni yang hatinya tersentuh apabila mendengar orang membaca Al-Quran dengan tajwidnya, kena dengan suaranya, lebih-lebih lagi ketika bulan Ramadan ni, ketika sembahyang tarawih. Dan ada juga orang menjadikan Al-Quran, ayat-ayat suci ini sebagai penyembuh kepada penyakit dia. Dan yang paling popularnya untuk menghalau hantu lah Ustaz. Ya. Yang itu kita biasa dengar. Tapi pokoknya di sini, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang berlaku di Gua Hira itu sebenarnya adalah petunjuk kepada semua manusia, hudan linnas. Jadi mungkin Ustaz boleh perincikan lagi bahawa ayat yang turun itu bukan saja kepada kita ini, malah juga kepada jin. Silakan Ustaz. Baik, Quran ni dia sebenarnya dia asasnya bukan kitab sains ya. Walaupun ada syarat sains, tetapi Quran ini lebih kepada pedoman-pedoman, lebih kepada panduan-panduan, lebih kepada hidayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam mula-mula kita baca Fatihah itu sendiri pun doa yang kita minta ialah ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian di awal surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini kitab yang tidak ada keraguan. Tak ada keraguan langsung. Ya, sama ada dari sudut tulisannya, dari sudut wahyunya, kita boleh kaji sejarah datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran itu. Sebab apa? Hudal lil muttaqin, Quran itu nak menjadi hidayah kepada orang yang bertakwa. Sebenarnya Quran dia bukan menjadi hidayah kepada orang yang bertakwa. Quran menjadi hidayah juga kepada seluruh manusia. Sama ada manusia itu bertakwa ataupun tidak, Quran akan menjadi hidayah. Sama ada dia beriman ataupun tidak, Quran akan menjadi hidayah. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini kita baca dalam ayat 183, ayat 184, ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut tentang penurunan Al-Quranul Karim. Tentang nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Sama ada 17 Ramadan ke 21 Ramadan ke 24 Ramadan, tak ada masalah. Itu tarikh itu angka sajalah ya, perbezaan di kalangan ulama. Yang penting Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Sepanjang bulan Ramadan ni, kita bulan Ramadan. Sebab apa? Apa fungsi dia? Hudan linnas, sebagai pemberi hidayah kepada manusia. Baik, kita lihat bagaimana mendapat hidayah. Kadang-kadang hidayah itu dari sudut iman. Ya, dari sudut iman. Bagaimana para sahabat yang asalnya mereka menentang risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai contoh, dia tak beriman. Bila dia dengar adik dia Fatimah menganut agama Islam, ikut Muhammad, dia marah sangat kepada adik dia. Dia pergi, bila sampai itu dia dengar dibacakan ayat Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Baca tu, dia amati ayat tersebut, dia tak beriman lagi. Tapi walaupun dia tak beriman, tapi dia sebagai manusia, hudal linnas, Allah Ta'ala lorongkan hidayah kepada dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita lihat dalam dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengajak para masyarakat ketika itu, Nabi menggunakan ayat Quran, baca ayat Quran. Nabi tulis surat kepada pembesar-pembesar di masa itu yang bukan Islam, yang Rom, Parsi dan sebagainya. Nabi tulis ayat Quran. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Katakanlah kepada ahli kitab, jomlah sama-sama kita kepada satu kalimah yang sama di antara kita, iaitu kita tidak menyembah selain daripada Allah. Nabi tulis surat, tapi Nabi masukkan, selitkan dengan ayat Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab
Quran itu menjadi hidayah kepada manusia seluruhnya. Baik itu dari sudut iman. Quran juga menjadi hidayah dari sudut pedoman kehidupan kita. Orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hidup, tentang masalah roh, tentang masalah anak bulan, kenapa pada tarikh ni dia jadi kecut sikit, kemudian makin besar mungkin penuh, kemudian dia kecut balik. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak bulan. Allah Ta'ala jawab sekian panduan kepada masyarakat. Kemudian tanya tentang masalah muamalah. Yas'alunaka ma yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, apa yang mereka nak belanjakan, nak nafkahkan, kepada siapa yang nak diberikan. Allah Ta'ala jawab, nak bagi itu, bagilah lebihan harta kamu. Kamu belanja dulu untuk diri kamu, kena lebih tu kamu sedekahkan, kamu dermakan. Kemudian nak bagi kepada siapa? Falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masyakin wa bis sabil. Kalau nak bagi ni, keutamaan dia kepada 5 golongan ni. Kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat yang dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir. Allah Ta'ala bagi panduan. Itu bukan kira orang Islam tu, orang yang tak beriman, tak Muslim, bukan Muslim pun, dia boleh mendapat panduan daripada Al-Quranul Karim. Ini cantiknya Al-Quran ini, dia hudal linnas. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan nas. Sebelum Ya ayuhalladzina amanu. Di Makkah, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan, wahai manusia, wahai manusia. Baik, begitu cantik lagi pengenalan Ustaz ni, dan kita mungkin akan kembali bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz membicarakan tentang naskah teragung ini selepas kita berehat seketika. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah. Bagi anda yang baru mengikuti siaran kita pada petang ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kita membincangkan tentang naskah agung, yakni Al-Quran Al-Karim, sempena dengan peristiwa besar penurunan Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu, malah anak-anak kita juga boleh bercakap tentang ayat pertama yang diturunkan ialah surah Al-Alaq, yakni Iqra. Jadi di situ terdapat rahsia yang mungkin kalau kita dah tahu, apa yang Ustaz akan cakapkan ini adalah untuk mengingatkan kita kembali mengapakah atau rahsia di sebalik Iqra itu sendiri. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat yang pertama mengikut pandangan majoriti para ulama ialah Iqra, Iqra ni maknanya bacalah, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan tuan-tuan, ketika ayat ni diwahyukan, kalau kita lihat dalam hadisnya, Nabi alaihissalatu wassalam berada di Gua Hira, dan Nabi ketika ini tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Tapi bagaimana bila wahyu diturunkan, disuruh Nabi membaca Iqra. Sedangkan Nabi memang tak boleh baca. Nabi tak boleh menulis, tak tahu nak baca ketika itu. Maklumlah ketika itu keadaan suasana masyarakat yang ummi, yang masyarakat yang buta huruf. Wallazi ba'atha fil ummiyin. Allah Ta'ala membangkitkan seorang Nabi di kalangan masyarakat yang ummi, yang buta huruf. Tapi walaupun buta huruf, walaupun tak boleh baca, tak boleh menulis, Allah Ta'ala turunkan perintah Iqra, bacalah. Apa rahsianya? Apa hikmahnya? Kita melihat bagaimana Al-Quranul Karim merupakan suatu kitab yang bercakap dengan akal fikiran kita. Berbeza dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, dia tak bercakap dengan akal. Sebab apa? Sebab ketika itu manusia, kata para ulama, masih lagi berkembang daripada sudut kematangannya. Jadi bila belum matang lagi, dia tak bercakap dengan akal. Misalnya seorang kanak-kanak yang berusia kita kata 2 tahun, 3, belum memayyiz lagi, kita bercakap dengan akal dia tak boleh nak terima lagi. Sebab apa? Sebab dia tak faham lagi. Tetapi bila kita bercakap dengan seorang yang dewasa, seorang yang dah matang, kita nak larang dia, kita tak larang, tapi kita bercakap keburukannya begini, dia akan boleh faham. Sebab apa? Sebab akal dia boleh terima. Tapi kalau yang belum matang, dia tak akan faham, dia tak akan terima apa yang kita cakapkan kerana dia belum matang. Jadi Quran diwahyukan 1434 tahun yang lalu, ketika mana tamadun manusia itu sudah matang. Ya. Jadi Al-Quran bercakap dengan akal kita. Sebab itu dalam Quran disebut banyak ulil albab, orang yang mempunyai, albab ni bukan makna pintu kalau kita tengok Ahmad Albab tu, itu babun albab. Ini albab al-albab, orang yang mempunyai lub, mempunyai akal. Jadi Quran dia bercakap dengan akal kita, dia suruh fikir. Suruh Allah Ta'ala suruh lihat
ayat suruh lihat apa? Bagaimana unta dijadikan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bukit bukau ditetapkan. Kan? Kemudian suruh tidakkah mereka berfikir tentang kejadian sekian. Allah Ta'ala suruh fikirkan. Ya? Allah Ta'ala mengajak kepada budaya baca, budaya fikir. Jadi bila fikir, dia ada kaitan dengan iqra' baca. Bila baca, disuruh fikir. Sebab itu bila orang tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, macam mana dia mendapat ilmu yang banyak? Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Salah satunya dengan berkat doa Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi Ibnu Abbas juga menyatakan dia mendapat ilmu yang banyak ini kerana apa? Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Dia mendapat ilmu ni dengan dua sebab. Yang pertama, lidahnya banyak bertanya, kajian bertanya, wa qalbin aqul, dan juga otak dia, fikiran dia ni menta'akulkan, berfikir sebab apa begini, apa hujah begini, dia fikir itu. Ini kata budaya iqra' ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan dalam masyarakat yang ummi, yang buta huruf, kepada seorang manusia yang bernama Muhammad ketika itu masih buta huruf. Allah Taala suruh tekankan iqra', baca. Tapi malangnya hari ini kita melihat masyarakat, lebih-lebih lagi umat Islam, ya, budaya iqra' ini budaya yang sangat menyedihkan. Kalau kita lihat kajian, maknanya rakyat Malaysia, saya rasa purata yang baca nak kali buku yang dibeli, buku yang dibaca dengan rakyat Malaysia yang jumlah lebih kurang 28 juta tu, kalau tak salah saya lebih kurang sehari seorang selai ada 2 helai yang baca. Ya, sangat sikit kita membaca. Nak banding dengan masyarakat yang walaupun mereka itu bukan Muslim, tetapi budaya membaca mereka, budaya iqra' mereka itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita sudah terlepas daripada suatu perintah yang sangat penting, iaitulah perintah untuk kita membaca. Jadi ilmu merupakan satu perkara yang sangat penting. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala suruh buat sesuatu perkara mestilah berdasarkan ilmu. Kalau tak tahu jangan buat lagi, cari ilmu dulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut, jangan kamu kata sesuatu perkara yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya. Ilmu satu perkara yang penting. Miftahul ilmi, kunci kepada ilmu, al-qira'ah, ialah mesti kita kena baca. Mesti kena baca, Ustaz. Mesti kena baca. Begitu juga dengan Al-Quran, Ustaz, yang kita bercakap betul untuk diri sendiri juga. Kita mungkin ada Al-Quran di rumah, tapi kita tidak membacanya. Oh, sayang. Kalau kita tak baca Quran, sayang. Saya sebut tadi, kita tengok dapat pahala dah. Ya, betul. Tengok dapat pahala. Tapi kalau kita tak baca, tak ada pahala. Macam mana kita nak dapat hidayah? Kita nak pergi satu tempat, ada GPS, kita tak guna GPS tu. Tak onkan GPS tu, biar je dalam kereta kita. Ya, kita ada peta, kita tak guna peta, lipat elok-elok. Peta ada, GPS ada, tak guna. Kita sesatkan, kita tak sesat. Kita akan sesat. Quran ada, kita tengok aja Quran tu. Kita tak akan dapat panduan sebab kita tak membaca. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah. Nak baca apa? Bacalah benda yang sesuai, benda yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Quran tu lebih kurang ayatnya 6,000 lebih. Bacalah benda yang mudah daripada. Yang penting perintah baca apa? Baca sesuatu daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW juga suruh kita baca Al-Quran. Tuan-tuan, saya nak sebut orang baca Quran ni, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut bagaimana watak ataupun tabiat umat terdahulu membaca Quran. Imam Nawawi ini lahir tahun 600 Hijrah lebih, ya. Lebih kurang gitulah. Umat sebelum tu, jadi pada zaman sahabat, zaman tabi'in. Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar, ada yang khatam Quran 30 juzuk tu sebulan sekali. Boleh buat. Ada yang khatam Quran dalam masa 20 hari sekali. Ada yang khatam Quran dalam masa 10 hari sekali. Sehari 3 juzuk. Air kering Hongkong kita ni. Ada yang khatam Quran dalam masa 7 hari sekali. Ada yang khatam Quran dalam masa 3 hari sekali. Sehari 10 juzuk. Ayolah, baca lagu mana, tak ada tajwid ke apa, wallahualam, jangan kita kata. Ada yang khatam Quran, tuan-tuan dan puan, Imam ni sebut sehari sekali khatam 30 juzuk. Baca Quran sehari ada 24 jam. Maknanya tak sampai 1 jam 1 juzuk. Takkan tak tidur, takkan tak makan. Ini kekuatan mereka membaca Al-Quran tu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Allahu Akbar, pahala yang besar dan kita akan dapat hidayah. Itulah keinsafan juga kita mendengar ni, Ustaz. Ya. Saya sendiri pun secara peribadinya sekali je khatam. Ya, bulan Ramadan saja. Itu masa belajar. Itulah aktiviti kita hari. InsyaAllah kita berehat seketika dan jadikan azimat apa yang telah Ustaz cakap tadi dan sambung bicara kita ini selepas daripada berehat. Silakan.
Alhamdulillah kembali bersama dalam kuliah secara langsung dari studio C Seri Pentas, dan kita berada di 17 Ramadan ini dan bersama-sama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir membicarakan tentang naskah agung. Kita sambung lagi perbicaraan kita ni Ustaz tentang Al-Quran yang kita tahu dan kita pernah belajar masa kecil-kecil dahulu. Saya pernah diberi kesempatan bertugas di sebuah negara Timur Tengah. Dan apabila di antara kru-kru ini membaca Al-Quran atau memainkan ayat Al-Quran, pemuda Arab ini berkata, aku pernah dengar ayat ini dibaca oleh datuk aku dulu. Sedangkan bahasa Quran itu adalah bahasa Arab. Ustaz, Ya. tapi benda tu juga mereka telah tinggalkan. Inilah orang yang tahu berbahasa Arab. Apatah lagi kita ni kalau baca tak faham, tak mengerti, dan tahu baca langsung tak nak baca. Jadi apakah kesannya kepada kita Ustaz? Baik, dia kalau kita tinggalkan Quran, kita tak baca ini, dia akan jadi satu masalah. Quran akan lari daripada kita. Sebab itu dalam suatu pesanan Nabi sebut kepada kita, ta'ahadu hadzal Quran. Kamu kena buat ikatan janji dengan Quran ni. Maknanya kena ada selalu baca. Ya, selalu baca. Sebab apa? Sebab Nabi menyatakan dia lebih cepat terlepas daripada seekor unta. Maksud lebih kurang begitulah hadis Nabi itu. Maknanya kalau kita tak baca Quran, 1 minggu tak baca Quran, sebulan tak baca Quran, dia akan hilang. Lupa. Kalau tak percaya tuan-tuan, ambil Quran, kita hari ni baca Quran, lepas Ramadan ni kita baca Quran, lepas daripada Ramadan Syawal, tak payah baca Quran 3 bulan. Try. Lepas 3 bulan tu cuba buka Quran, baca balik. Kita semayang lah. Kita baca Fatihah, ayat lazim. Kita baca balik Quran selepas 3 bulan. Dia tak berapa lancar. Dia Dia tahu huruf, tapi dia nak baca tak boleh. Pasal apa? Quran sudah lari dah, terlepas daripada dia. Sebab itu Nabi suruh buat ikatan janji dengan Quran, kena sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Berlaku satu peristiwa kepada seorang pelajar ni, dia belajar sekolah Arab. Jadi tiap-tiap hari belajar mahfuzat, belajar nahu, belajar sorah, hafal kalimah bahasa Arab. Dia duk baca kitab-kitab Arab, dia boleh baca kitab Arab. Jadi bila boleh baca kitab Arab, dia rasa tak ada keperluan dah aku nak baca Quran dah. Pasal apa? Quran dalam bahasa Arab, aku belajar bahasa Arab tiap-tiap hari. Kan? Jadi dia tak baca Quran lebih kurang 6 bulan, 7 bulan tak baca Quran. Tapi dalam buku Arab dia tu ada ayat Quran. Tapi dia tak pegang naskah agung yang betul-betul nak baca Quran betul-betul, tak buat. Lepas 6 bulan, 7 bulan, ada ujian baca Quran, dia buka Quran, dia nak baca tak boleh. Dia nak baca tak boleh tuan-tuan. Nak baca tak boleh. Tutup Quran, buka buku agama, buku Arab, dia boleh baca. Ada baris sikit-sikit boleh baca. Tapi bila buka Quran baris penuh, dia tak apa nak boleh baca, gagap sikit. Sebab apa? Sebab Quran sudah lari daripada dia. Jadi itu antara sebab-sebab ataupun akibat daripada kita tidak mengambil peduli terhadap Al-Quran. Ya. Dia dirintihkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kita tidak ambil peduli, kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Iaitu Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku ini menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu benda yang ditinggalkan. Jadi kalau kita tak baca Al-Quran itu, masuk dalam erti kata kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Saya tertarik huraian oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam mentafsirkan maksud meninggalkan, tidak peduli kepada Al-Quranul Karim. Imam Ibn Kathir menyatakan antara contoh kita meninggalkan Al-Quran ini ialah kita tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Kita tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ini kita menjauhkan daripada Al-Quranul Karim. Itu masalah yang pertama. Allah Ta'ala sebut tentang masalah syurga, masalah neraka. Kita rasa benda ni tak nampak, pelik sangat. Kita tak berapa nak percaya. Sebab ni alam ghaib, benda sam'iyat. Ini seolah kita telah meninggalkan Quran. Yang keduanya kata Imam Ibn Kathir, antara yang dikatakan sebagai meninggalkan Al-Quran ialah kita meninggalkan tadabbur dan memahami Al-Quran. Ini kadang-kadang masyarakat kita tak usaha. Kita usaha untuk baca Quran. Alhamdulillah, bagus. Daripada tak baca, kita beranjak kepada baca. Alhamdulillah. Tapi kita sekadar baca tu saja, kita tak naik kepada nak faham.
Bila baca, kita tak faham. Masyarakat kita, Masya Allah, surah Yasin. Hari ini hari Jumaat, malam Jumaat biasanya baca surah Yasin. Alhamdulillah. Kita bayangkan kalau kita nak pergi haji nanti, buat kenduri doa selamat, surah Yasin. Kalau nak pergi umrah, surah Yasin. Anak nak UPSR, PMR, SPM, Yasin. Surah Yasin juga. Kita nak naik rumah baru, surah Yasin. Orang sakit nak mati. Sakit nak mati ni. Ada surah Yasin tak? Surah Yasin. Baca surah Yasin. Orang dah mati. Yasin lagi. Yasin juga. Kita pergi ziarah kubur. Yasin. Bawa surah Yasin, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Daripada hidup kita sampailah nak mati, sampai ziarah kubur pun kita bawa surah Yasin, baca surah Yasin. Bukan nak kata salah. Tapi nak tanya soalan, kita tadabbur tak surah Yasin? Kita faham tak surah Yasin yang 80 ayat lebih tu? Baca tu tak apalah, bacalah dapat pahala insya-Allah. Tapi faham ataupun tidak. Jadi kalau tak faham, tak cuba tadabbur, tak usaha nak faham Quran, kita termasuk dalam rintihan Rasul alaihi salatu wassalam, kita mengabaikan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kata Imam Ibn Kathir, orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim ini ialah orang yang meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Dia baca tapi dia tak nak beramal. Dia baca ayat riba. Allah Ta'ala sebut tentang masalah riba, tapi dia tak ambil peduli tentang transaksi dia, tentang muamalah dia terlibat dengan riba ataupun tidak. Allah Ta'ala dah hancur riba, isytiharkan perang terhadap orang yang makan riba. Dia tak peduli. Dia tak bersihkan kewangan dia dari sudut riba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan perzinaan, wala taqrabuz zina. Dia tak ada apa-apa dengan masalah zina. Yang penting dia kata suka sama suka, sudahlah. Yang penting jangan paksa orang, jangan rogol orang. Yang penting suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu dikira sebagai zina. Wala taqrabuz zina. Dia baca ayat tu, dia faham, tapi dia tak nak amalkan. Allah Ta'ala suruh kita menjaga aurat kita. Kita tak mau jaga aurat kita dengan baik. Ihfaz aurataka, Rasulullah kata, jagalah aurat kamu. Kita tak jaga aurat. Kita baca, tapi kita meninggalkan beramal dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala suruh kita salat. Kita tak salat fardu. Kita baca Quran, kita faham perintah Allah, tapi kita tak beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anhu. Berapa ramai orang yang baca Quran. Berapa ramai orang yang baca Quran. Wal Qur'anu yal'anhu. Sedangkan Quran melaknatnya. Maksudnya, dia baca Quran, Allah Ta'ala perintah, dia langgar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang benda ni, dia buat benda yang Allah Ta'ala larang. Itu yang dilaknat oleh Al-Quranul Karim. Ya? Yang keempat, kata Imam Ibn Kathir, orang yang masuk dalam golongan mengabaikan Al-Quranul Karim ialah orang yang berpaling daripada Quran kepada benda-benda yang lain. Baik ini Quran, ini ada perkataan manusia. Ini perkataan Allah, Quran, ini perkataan manusia. Ataupun ini ada lagu-lagu, termasuklah lagu nasyid ke apa ke. Ini ada permainan dan sebagainya. Dia lebih mengutamakan benda ini daripada Al-Quranul Karim. Bukan mana tak boleh. Boleh kita nak ambil perkataan manusia, kita nak berlagu, kita nak bernasyid, kita nak berhibur, boleh. Tapi benda ini yang lebih diutamakan dalam hidup kita berbanding Al-Quranul Karim. Orang yang macam ni juga masuk dalam rintihan Rasul, mereka mengabaikan Al-Quranul Karim. Jadi kalau satu hari kita tak buka Quran, sehari selai dua helai tak baca, tapi boleh baca buku akademik, boleh baca majalah, sehabis satu majalah, Quran kita tak sentuh sehari, dua hari tak sentuh, seminggu tak sentuh Quran, bimbang-bimbang kita masuk dalam golongan yang mengabaikan Al-Quran. Baik Ustaz. Tapi adakah kalau sekarang ni kita tengok kecenderungan ayat-ayat suci Al-Quran diputarkan, dimainkan sama ada di dalam dewan ataupun juga di kedai-kedai makan Ustaz, khususnya kedai-kedai mamak lah maksud saya tu. Tetapi apabila ayat Quran ini dimainkan, yang mendengarnya orang Islam ni sibuk berbual, bercakap, sama ada dia tak faham atau tidak menghayati. Adakah itu juga termasuk dalam tidak mempedulikan Al-Quran? Ini insya-Allah tak termasuklah ya, tak termasuk bila dengar ayat Quran dipasang. Sebab itu bukan kehendak kita, orang lain yang pasang ya. Orang lain yang pasang patut dia dengarlah. Tapi dari sudut adabnya, apabila kita mendengar ayat Quran dibaca, seeloknya kita diam dan memberi perhatian. Kerana ini perintah daripada Allah, zahir ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibacakan,
Maknanya Quran dibaca, kita tak baca pun tapi dibacakan. Kita masuk kedai, kita duduk dalam kereta, kawan kita pasang ayat Quran. Wa idza quri'al Quran, bila baca Quran, fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar. Bagi perhatian kepada bacaan tersebut, wa ansitu, dan hendaklah kamu diam. Sebab itu ada seorang guru saya, masya-Allah, bila naik kereta dengan dia, bila pasang Quran, kami duduk sembang-sembang, dia kata tutuplah Quran tu, dia kata pasang lagu. Sebab nak sembang. Kalau kita nak pasang Quran, kita duduk diam. Itu adab dia. Dia patuh sungguh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apa, mana kita masuk kedai makan, dia pasang Quran apa semua, itu bukan kehendak kita. Kita ada kerja nak sembang. Takkanlah setengah jam kita duduk tak boleh nak sembang, baru diam kan. Ini bila kita pasang sungguh, kita nak dengar, kita kena bagi perhatian. Itu yang sebaiknya. Ya. Kemudian ni Ustaz, satu lagi yang kebetulan kita alhamdulillah ada imam-imam yang hafiz, yang membaca ayat-ayat ataupun khatam Al-Quran sepanjang tarawih. Bacaan yang merdu, sedap, memberi kesedaran. Tapi ada juga imam yang tidak berapa hafiz. Ada kecenderungan untuk membaca ayat Quran. Namun dalam pembacaan tu dia tersilap. Setengah baca berhenti. Kemudian yang makmum ni pula tak ada yang faham atau hafal ayat tu. Jadi makmum keseluruhannya terganggu dengan bacaan tu. Apakah ini boleh memberikan dosa atau dilaknat? Macam mana Ustaz? Dia tidak dilaknat bila dia salah tu, tidak dilaknat ya. Dia tak berapa hafiz ya. Sebab itu kita kena permudahkan dari sudut solat ya. Bila dia sangkut tu, dia akan menjadi panjang semayang dia. Patutnya dalam masa kita kata tarawih itu 2 rakaat tu pasuk 4 minitnya, kerana sangkut jadi 8 minit. Dia nak beringat juga kan. Sedangkan benda tu tak satu perkara yang tak diwajibkan. Kita nak baca surah sekian-sekian, nak pergi habis juga ayat tu. Sebab itu panduan daripada Rasulullah, bila semayang tu ringkaskan. Bila berjamaah, jangan panjang-panjangan. Bila semayang seorang-seorang, panjangkanlah. Kita terbalik, bila semayang seorang, pendek. Bila semayang ramai-ramai, imam ni dia nak baca panjang-panjang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang setengah orang tu dia nak dipuji oleh masyarakat kan. Satu lagi Allah Taala sebut dalam bab semayang ni, dalam surah Al-Muddathir kalau tak salah, Allah Taala menyatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bila buat ibadat semayang, bacalah benda yang mudah daripada Quran. Sebab itu masyarakat dulu, masya-Allah, dia punya cara mudah dia. Dia nak kira rakaat sekali 20 rakaat, surah dia baca senang. Baca wadduha, qul huwallah. Qul huwallah ni rakaat kedua, bagi salah lepas ni kan. Alam nashrah, qul huwallah. Wattin, qul huwallah. Sampailah habis 20 rakaat tu. Senang. Sebab apa? Salah tak? Tak salah. Benda yang mudah daripada Quran. Dia tak apa juzuk 1, juzuk 2. Dia baca ayat lazim, dia baca ayat lazim lah. Cuma tak mungkin kita tak apa nak sedap jugalah, malam pertama pun juzuk 30 dah. Malam 17 Ramadan pun juzuk 30 juga kan. Itu terserah kepada keadaan kita. Ya. Kalau kita mampu untuk membuatnya, buatlah baca Al-Quran. Kita letak Quran pun boleh, tak Quran depan besar tu kan. Walaupun kita hafiz, kadang-kadang ialah masalah kita nak kira ni rakaat pertama ke rakaat kedua. Ni rakaat yang ke-8 ke rakaat ke-7 kan. Bila letak Quran tu, insya-Allah kita baca lebih senang. Ya, insya-Allah kita amalkan bersama. Baiklah, kita berehat seketika Ustaz dan kita akan kembali selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah. Baiklah Ustaz, kita sebenarnya dah hampir di penghujung rancangan ini, tapi kita masih ada lagi beberapa topik persoalan yang kita nak cuba Ustaz kupaskan ya. Kita dah tahu bahawa Al-Quran ini kalamullah, mempunyai mukjizat dan hebat. Tapi bagaimana ketika saatnya berlakunya hari kiamat? Ketika itu kita tahu tiada siapa yang kekal abadi. Apakah yang terjadi pada Al-Quran Ustaz? Silakan. Dia dalam suatu hadisnya kiamat ini tidak akan berlaku selagi mana ada orang yang berkata Allah. Ya. Kiamat ini tidak akan berlaku selagi mana ada orang yang beriman. Jadi orang beriman pun akan hilang, akan habis, dan barangkali Al-Quran pun akan dimusnahkan juga. Ya. Saya pun tidak pasti tentang hadis tersebut sebab tak disebut tentang tanda-tanda kiamat yang 10 itu bahawa Quran akan dihapuskan. Ya, sebab tanda besar kiamat itu ada 10, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, apa lagi? Imam Mahdi dan sebagainya. Tak disebut tanda-tanda 10 tu. Cuma masyarakat kita bimbang bila Quran hilang tu, Allah, kiamat nak berlaku dah. Ya. Mungkin satu
ada riwayat yang menyatakan perkara yang sedemikian. Mungkin itu tanda-tanda kecil sebab masyarakat bila makin jauh daripada iman kepada Allah, makin jauh daripada hidayah Allah, mereka makin kurang berkata Allah, maka mereka mengabaikan Al-Quranul Karim, maka Quran pun makin hilang ya. Cumanya bila hari kiamat nanti, bangkit pada hari kiamat kelak, itu ada satu hadis yang boleh menjadi pedoman kepada kita, iaitulah Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, baca Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pembantu, sebagai pemohon syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi itu hari kiamat. Padang mahsyar kelak, Quran akan datang sebagai lawyer, sebagai pembela kepada kita. Dia ni dah baca Quran, dia ni telah mengamalkan isi kandungan Quran, Quran akan membela kita di akhirat. Ketika itu tak ada siapa akan bela kita. Pasangan hidup kita pun dah lari, ibu bapa kita pun sudah lari. Sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu akan lari daripada ibu bapa, lari daripada anak-anak, lari daripada pasangan hidup, lari daripada kawan-kawan dan sebagainya. Sebab masing-masing tu hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. Al-Quran akan datang syafi'an li ashabi, sebagai pembantu, sebagai penolong, sebagai pemohon syafaat kepada orang yang rajin baca Quran. Subhanallah. Tapi adakah orang yang baca itu orang yang baca tanpa tajwid ataupun sekadar membaca biasa? Dia ni kadang-kadang masyarakat kita saya nampak salah faham sikit bila dia rasa dia tak nak baca Quran. Dia tak nak baca Quran sebab dia rasa tajwidnya tak kena. Ya. Dia rasa makhraj hurufnya tu sebut tak apa betul. Dia nak sebut kha, dia sebut ha, nak sebut dot ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dia lidah dia bukan lidah Arab. Dia lidah makan belacan, lidah makan macam-macam lah benda-benda ni kan. Arab tak makan belacan. Jadi lidah kita bukan lidah Arab. Jadi nak sebut huruf Arab tu ada certain huruf kita nak sebut bagi tepat macam Arab sebut tu agak sukar. Dan Arab sendiri pun dia ada sebahagian huruf kita dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut huruf cha dengan baik. Dia tak boleh sebut huruf nga. Dia tak boleh sebut huruf apa lagi? Pa. Kan pahang dia tak boleh sebut pahang, dia kata bahang. Dia tak boleh sebut perak, dia kata berak. Awak berak. Kan? Dia tak boleh sebut. Ini bangsa yang Allah Ta'ala jadikan berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak berapa pandai sebut huruf Quran, tidak ada masalah. Quran tak akan laknat kita. Tak akan berdosa. Kalau kita tak pandai tajwid Quran, memanglah baca dengan tajwid itu satu perkara yang sangat dituntut. Waratil Quran tartila. Masuk dalam baca Al-Quran dengan baik itu, masuk baca dengan tajwid. Jadi baca dengan tajwid ni kalau kita, dia bukan makna kita tahu hukum tajwid tu. Tak tahu pun, kita boleh cari Quran yang mudah kepada kita sekarang. Quran tajwid. Ada Quran warna hijau, panjang dia 4 harakat, 5 harakat, warna sekian boleh berhenti. Carilah Quran-Quran bertajwid, Quran waqaf ibtidak dan sebagainya untuk mudahkan kita membaca Quran. Tapi kalau kita baca tajwid tak kena sikit, tapi kita usaha untuk belajar, kita beli Quran yang ada tajwid dan sebagainya, salah, tidak mengapa. Sebab apa? Sebab Nabi alaihi salatullahi wasallamuh telah menyatakan allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang baca Quran, dia mahir dengan Quran. Dia pandai baca Quran. Dia diberi 2 pahala. Pahala baca, 1 huruf 10 pahala. Pahala yang kedua, diangkat darjatnya bersama-sama dengan para malaikat. Wallazi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang baca Quran wa yatata'u fihi, dan dia terketak-ketak. Saya punya terjemahan. Yatata'ta, terketak-ketak. Dia baca gagap, sebut huruf pun tak apa kena, tajwid pun salah, lintang bukan tajwid. Itu masuk dalam arti kata yatata'ta. Dia baca Quran, dia yatata'ta, tak berapa pandai, wa huwa 'alai syaq. Dia rasa berat nak baca Quran. Sebab tak pandai dia rasa berat, tapi dia baca juga. Falahu ajrani. Bagi orang yang macam ni, Nabi menyatakan ada 2 pahala. Yang pertama ajrul qiraah, pahala bacaan Quran, 1 huruf 10 pahala, sama macam orang pandai. Yang kedua ajrul ijtihad, pahala berusaha membaca. Kita tak pandai baca, kita rasa berat nak baca, tapi kita baca juga, kan? Tapi hari ini bila tak pandai baca, tak usah bacalah. Akhirnya kita tak baca langsung. Cuba bayangkan anak-anak kita nak belajar
baca sekolah aja, S Isa, K O K L A A, loh, sekolah. Adakah kita kata, suruh baca lah, Mat, suruh baca, tak pandai baca? Ataupun kita suruh dia baca lagi. Baca lagi. Kita suruh dia baca lagi. Sebab bila dia baca, dia akan makin pandai. Quran pun kita baca tak pandai, baca lagi, baca lagi. Insya-Allah kita akan makin pandai. Jadi Quran tak akan laknat orang yang tak pandai baca Quran, tapi Quran akan laknat kalau baca tak mau amalkan Quran. Itu yang lebih berat. Ya. Apatah lagi kalau kita dah belajar, kita pernah belajar dan kita boleh membaca Al-Quran tetapi kita sengaja lupakan tidak Quran. Ya, semoga apa yang kita sampaikan oleh ustaz ni ya. Dan apa yang ustaz sampaikan tadi itu mungkin dalam 30 second saja ustaz kata-kata terakhir ustaz berkenaan dengan topik kita ini. Ya, topik kita bicarakan tentang naskah agung ya. Satu perkara yang menjadi wasiat daripada Rasul alaihi salatu wassalam, yang Nabi kata, Nabi tinggalkan perkara ni selagi mana kita berpegang teguh, kita beramal, kita tak akan sesat. Yang pertamanya naskah agung Al-Quranul Karim, yang keduanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita nak kena fahami, kita nak kena hadam dua perkara ini. Jadi orang yang tak ada Quran rugi. Orang yang tak baca Quran rugi. Orang yang tak cuba faham Quran, tak cuba tadabbur Quran rugi. Orang yang tak nak beramal dengan Quran amat-amat rugi. Orang yang tolak Quran sangat-sangat rugi di dunia dan sangat-sangat rugi di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan tersebut ya. Amin insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir daripada Universiti Islam Antarabangsa, dan terima kasih juga kepada anda yang meluangkan masa mencuri kesempatan untuk bersama dalam majlis ilmu ini. Semoga mendapat keberkatan dan mendapat doa daripada para malaikat insya-Allah pada masa ini. Sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabid ya basit ya khafid ya rafi' ya mu'izz ya mudhir ya sami' ya basir ya hakam ya adl ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya shakur ya ali ya kabir ya hafiz ya muqim ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi' ya hakim ya wadud ya majid ya ba'ith ya shahid ya haq ya wakil ya qawi ya matin